Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farhan bin Muhammad Fadil, Pengurus Besar Pemasaran Amal Palestin. Apa khabar Ustaz, sihat Alhamdulillah, bikhair. Ustaz dekat mana dulu? Rumah Dekat Shalam Shalam. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih pada mulanya bagi pihak Aman Palestin Pulau Pinang kita ucapkan terima kasih atas kesudian Ustaz untuk hadir pada slot Medan Ilmu Aman Palestin Pulau Pinang pada siri yang ke-9. InsyaAllah Ustaz. Jadi Ustaz, pada minta maaf kita ada sedikit kesulitan dalam teknikal sikit, ada problem sikit lain ni dengan PKP ni kan. Jadi Ustaz, kita nak pada hari ini kita nak berbincang mengenai rentetan apa yang telah kita bincangkan pada episod-episod pada sebelum ini mengenai ibadah korban. Jadi pada hari ini kita menjemput Ustaz sebagai kita nak tahu, kita nak cakap korban di bumi Anbiya ni kenapa. Orang pun bertanya, masyarakat pun bertanya kenapa nak buat di sana. Kan? Jadi kita nak bertanya kepada orang yang lebih arif, orang yang lebih faham mengenai kenapa perlu buat di sana, insya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak teruskan kepada kita punya tujuan objektif kita pada perjumpaan kita pada petang ini bersama kita punya penonton-penonton kita, insya-Allah. Jadi pada permulaannya kita nak tanya kepada Ustaz, apakah tuntutan ataupun kewajipan kita dalam ibadah korban? Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Ikram atas jemputan pada petang ini. Kita mulakan bulan Julai, 1 Julai kita dengan satu program yang amat bermanfaat, insya-Allah. Saya tak sedar dah siri yang ke-9 siri ke-9. Jadi tahniah kepada Amal Palestin cawangan Pulau Pinang lah yang telah menganjurkan program ini, insya-Allah. Mudah-mudahan setiap siri yang kita jalankan ini mendapat manfaat kepada masyarakat di luar sana lah, insya-Allah. Jadi berbalik kepada persoalan yang tanya tadi tentang apa tuntutan ataupun kewajipan kita dalam ibadah korban lah. Jadi alhamdulillah, kalau kita lihat sekarang ni berada pada bulan Zulqaidah. Mana tak lama lagi kita akan masuk Zulhijjah, iaitulah bulan korban. Tak silap saya kalau kita tengok dalam kalender, maknanya pada 11 insya-Allah pada 11 Julai ini akan masuklah 1 Zulhijjah lah, 1 Zulhijjah. Jadi bila sebut tentang Zulhijjah ni, antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amati, yang boleh kita tadabbur, yang boleh kita tengok hadis daripada riwayat Al-Hakim di mana dalam hadis ini disebutkan tidak ada satu amalan anak Adam pada hari nahar, iaitu hari Aidul Adha, yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai selain daripada menumpahkan darah. Menumpahkan darah ni bukan maksud berperang, bukan maksud kita berkital ataupun berperang, berjihad. Tak, maksudnya apa? Maksudnya kita sembelih binatang korban. Kerana apa? Kerana ia, iaitu binatang korban ini akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk, dengan kuku dan bulu-bulunya sebagai saksi ke atas ibadah korban tuannya. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu akan tumpah di sisi Allah Ta'ala tempat sebelum tumpahnya ke bumi. Dan maka oleh itu perelokkanlah olehmu niat serta binatang yang akan dikorbankan. Jadi kat sini menggambarkan kepada kita antara benda yang paling afdal, paling utama, yang paling Allah cintai ketika bulan Zulhijjah ialah kita melaksanakan ibadah korban. Ibadah korban. Kalau nak kata pergi haji, mungkinlah kita pun, saya ada ramai kawan yang memang dapat panggilan pergi haji pada tahun lepas, tapi dah 2 tahun lah. 2 tahun dah miss kan, betul. 2 tahun dah miss. Jadi kita doakanlah supaya insya-Allah tahun ketiga, tahun depan mereka ni dijemputlah untuk pergi tunaikan haji. InsyaAllah. Satu benda yang memang di luar kemampuan kita untuk menguruskan, di luar kehendak kita lah, tapi itulah mungkin hikmah Allah Ta'ala yang telah buat benda macam ni kan.
Jadi insyaAllah kita sama-sama mengisafilah antara benda yang terkesan memang antaranya lah rombongan haji pada tahun-tahun inilah, tahun lepas dengan tahun ini. Jadi kalau tak nak pergi haji, maknanya antara amal yang mulia yang kita buat ialah kita pergi menunaikan ataupun kita melaksanakan ibadah korban. Dalam hadis lain Nabi sebut juga tentang satu, orang kata satu teguran, satu ancaman kepada mereka yang mampu berkorban tapi tak laksanakan korban. Nabi sebut siapa yang memperolehi kelapangan dan kemampuan untuk berkorban dan dia tidak mahu berkorban, maka janganlah hadir di lapangan kami. Ataupun dalam hadis lain sebut, janganlah hadir ke masjid kami untuk solat Aidul Adha. Maknanya apa? Kan, siapa yang mampu, maknanya dia memang mampu berkorban, ada harta dan sebagainya, tetapi dia tak buat korban, maka beware ataupun hati-hatilah, jangan dekati masjid kami kan. Jadi daripada hadis ini menunjukkan kepada kita tentang tuntutan kita untuk melaksanakan ibadah korban lah. Jadi kita pun tahu Zulhijjah ni sekali setahun ya, dan korban ni sekali setahun saja kita laksanakan kan. Jadi kita lihat di sini, inilah di antara benda yang yang diutamakan lah ketika bulan Zulhijjah. Banyak lagi fadilat yang boleh kita kita belajar. Antara yang boleh kita lihat lah, antara 10 awal Zulhijjah ni banyak kelebihan yang Allah berikan. Antaranya waktu wukuf di Arafah dan sebagainya. Jadi kita pun lihat sekarang ni mungkin ada kekangan kan dalam tempoh PKP ni, tak semua tempat, hatta rasanya memang dalam SOP penyembelihan pun memang kena buat di pusat penyembelihan lah. Betul. Sebab nak menjagalah supaya tak ada penularan wabak COVID-19 dan sebagainya. Jadi itu mana kita usahakanlah kat mana tempat yang sesuai. Kalau bukan dalam Malaysia pun tak dapat, maknanya ada tempat-tempat lain yang boleh kita laksanakan ibadah korban ini. InsyaAllah. Okey. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Ustaz? Dengar. Okey, dengar. Baik, terima kasih Ustaz atas ulasan pada soalan yang pertama. InsyaAllah. Jadi Ustaz dah bercerita mengenai teguran daripada Nabi mengenai apa kepada siapa yang berkelapangan untuk melakukan ibadah. InsyaAllah Ustaz. Jadi kita nak santai-santai pada petang ini, kita nak kepada soalan yang seterusnya Ustaz. Kita nak tengok siapa penerima yang menjadi sasaran untuk ibadah korban di Bumi Anbiya. Mungkin Ustaz boleh uraikan sikit Bumi Anbiya tu di mana? Okey, terima kasih kepada saudara Ikram. Jadi siapakah penerima manfaat ataupun siapakah yang akan menerima lah ini berbalik kepada antara kempen yang kita laksanakan lah ulama Palestin, iaitu korban di Bumi Anbiya. Jadi bila sebut kita Bumi Anbiya ni adalah bumi para anbiya lah, maknanya para nabi pernah lahir kat sana, pernah berjuang di sana menyampaikan tauhid dan pernah ataupun syahid wafat dekat tempat-tempat tersebut lah. Fokus kita pada Bumi Anbiya ini kepada yang kita sebut sebagai Bumi Syam lah. Maknanya ada Palestin, ada Syria dan juga ada Yaman. Ada Yaman. Jadi antara tempat-tempat yang kita akan laksanakan korban ini akan bermanfaat kepada Palestin. Contoh di Palestin sendiri, kita ada di Gaza. Seperti mana kita maklum lah, bila mana sebut Palestin ini, kita ada 3 tempat utama yang di mana penduduk kat situ ialah orang Islam lah ataupun orang Palestin. Yang pertama di Gaza. Dan Gaza inilah tempat yang paling majoriti lah ataupun paling ramai umat Islam di Palestin. Ada sampai 2 juta lebih, 2 juta ataupun 2 juta lah orang dekat Gaza. Jadi itu di antara kawasan yang paling padat yang akan kita bantulah di Palestin. Yang keduanya, kita lihat kalau di Palestin ini kita juga akan buat korban di Tebing Barat ataupun West Bank lah. Dan yang ketiga di Al-Quds ataupun di Baitul Maqdis. Ada 3 tempat kawasan yang akan menerima manfaat di Palestin lah. Kemudian di Syria juga kita akan bantu juga di Syria laksanakan korban di bumi Syria, terutamanya kepada pelarian ataupun mereka-mereka yang stranded di kawasan-kawasan yang kamp-kamp pelarian lah di Syria. Dan yang ketiga ada juga kita laksanakan korban dekat Lubnan. Jadi Lubnan ni bukan tempat yang kita cover untuk orang-orang Lubnan, tapi dia memang kita berikan kepada
kem-kem pelarian, kem-kem pelarian dekat Lubnan. Kita ada beberapa tempat lah, contohnya di kem pelarian Syria dekat Lubnan, ada di Beqa dan juga Arsal lah, contohnya di Beqa dan Arsal. Kalau di Palestin, kem pelarian Palestin di Lubnan, kita ada di Beirut, di Sur dan sebagainya lah. Jadi tempat-tempat yang kita sasarkan ni tempat-tempat kem pelarian Palestin ataupun Syria yang berada di Lubnan lah. Dan yang terakhir ialah kita juga bantu ataupun buat korban dekat bumi Yaman lah. Yaman ni ada di Sana'a dan juga di Al-Hudaidah. Jadi ini tempat-tempat yang kita cover untuk kita laksanakan korban di bumi Anbiya. Jadi sebab apa kita sebut bumi Anbiya? Sebab tu memang bumi yang diberkati, bumi yang lahirnya para Anbiya yang berjuang. Hatta kita lihat sendiri Palestin itu sendiri merupakan tempat bumi para Anbiya dan tempat di mana Nabi SAW diangkatkan kan, dimi'rajkan ke langit kan, ke Sidratul Muntaha. Jadi ini di antara usaha kita lah kan, yang boleh saya ceritakan mungkin kalau kita lihat sekarang ni lah, pasca perang perang Saiful Quds yang kita lihat yang berakhir ataupun yang tamat pada 25 Mei lepas maknanya bila? 25 Mei. Betul lah. Okay. Jadi itu kita lihat lah 11 hari perang Saiful Quds kan. Dan akhirnya orang-orang Israel menyerah kalah, mereka mengangkatlah ataupun meminta untuk buat gencatan senjata kan. Tapi kita lihat kesan dari perang ini banyaklah kehancuran yang berlaku di Palestin dan sebenarnya setiap kali masuk bulan Zulhijjah kan, tempat-tempat ni Palestin ke Syria ke, mereka sangat-sangat menanti-nantikan bantuan ataupun sumbangan daging korban, maknanya laksanakan korban di sana. Nak kata haiwan korban, alhamdulillah lah setakat apa yang dimaklumkan oleh kami punya CEO di Gaza, mana maklumat yang kita terima setakat ni alhamdulillah, maknanya haiwan korban yang berada di Gaza tak terjejas lah, tak ada yang mati kena bom dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi haiwan korban yang boleh kita laksanakan pada tahun inilah. Jadi mereka memang sangat-sangat menanti-nantikan lah setiap tahun untuk kita berikan bantuan korban ataupun bantuan sembelihan korban lah kepada mereka di sana. Dan memang kita lihat mereka di Palestin dan sebagainya, kadang-kadang dalam setahun hanya sekali saja merasai daging korban. Itulah ketika bulan Zulhijjah. Ini benda-benda yang kita lihat kan sendirilah bagaimana mereka sangat-sangat menanti-nantikan dan merasai nikmat itu walaupun satu kali setahun, tapi itulah yang mereka harapkan lah. Jadi alhamdulillah lah kita pun telah beri komitmen bantuan ini sejak awal penubuhan Palestin, sejak tahun 2006 lagi kita telah melaksanakan projek korban lah. Maknanya lebih 5 tahun kita beroperasi melaksanakan ibadah korban ini. Mudah-mudahan kita laksanakan korban bumi Anbiya ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka, walaupun bukanlah keseluruhan orang Palestin dapat merasai dengan korban, tapi paling tidak sebahagian besar daripada mereka dapat merasai nikmat dan korban yang kita akan buat pada tahun ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz ada sebut mungkin dia termasuk sekali dengan soalan yang mungkin saya nak tanya pada soalan yang ketiga tu. Okey. Jadi Ustaz dah sebut tadi kawasan-kawasan dia di mana dan sebagainya. Jadi Ustaz mungkin boleh cerita sedikit Ustaz sebelum kita nak pergi soalan yang seterusnya mengenai Ustaz dah banyak kali ke sana sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya. Tadi di Gaza biasa Ustaz pergi kan. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita pengalaman Ustaz di sana. Allah Akbar. Ini soalan ni soalan gila untuk saya setakat ni pengalaman sepanjang berkhidmat dalam Palestin dah hampir 10 tahun tahun. So baru direzekikan untuk pergi ke Syria dan juga ke Syria, Lubnan dan Turki lah untuk hantar bantuan lah. Setakat ni memang hati nak ke sana ke Palestin, ke Gaza ataupun ke Masjid Al-Aqsa, tapi tak berkesempatan lagi lah, insya-Allah. Jadi nak cerita pengalaman tak ada pengalaman, tapi hati ke sana lagi lah. Jadi bila orang cerita tu kita dapatlah gambaran-gambaran sikit lah kan. Jadi wallahu alam nak cerita lebih tak ada pengalaman,
Tapi boleh saya kongsikan sedikit lah kan. Kita nampak kan. Kita nampak sekarang ni apa yang berlaku kan. Banyaklah NGO yang berusaha untuk pergi ke sana lah. Tapi hakikatnya itulah. Hakikatnya di bumi Gaza Palestin ini, nak masuk ke tanah Palestin melalui Gaza ni bukan satu perkara yang mudah lah kan. Atau yang masuk baru-baru ni pun kita lihat usahanya lebih sebulan. Lebih sebulan baru dapat masuk. Lebih sebulan. Punya lama kan. Maknanya bukan senang urusan nak masuk tu lah. Jadi kita pun alhamdulillah lah, antara kelebihan keutamaan ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada orang Palestin, kita ada pejabat di sana lah. Jadi dengan ada pejabat di sana, kita dapat hantar bantuan directly bank ke bank ke sana kan. Jadi kita pun ada jugalah misi-misi kita buat untuk kita masuk melalui Rafah, melalui sempadan Mesir. Tapi dengan adanya pejabat di sana, adanya bank yang kita pakai kat sana, jadi lebih mudah lagi lah untuk kita hantar bantuan. Dan ini penting sebenarnya untuk memastikan apa? Untuk memastikan bantuan kita berikan ini berterusan kan. Dapat kita beri berterusan, bukan setakat bulan-bulan tertentu ataupun ketika tempoh perang dan sebagainya. Tetapi projek kita buat laksanakan ini projek yang berterusan sepanjang tahun kan. Tak kisahlah bulan Januari ke sampailah bulan Disember, atau musim sejuk ke musim panas ke, ada perang tak ada perang, tapi kita dapat pastikan setiap projek kita buat ni, bantuan kita berikan ini dapat kita berikan pada tepat, pada masanya, dan pada orang yang menerima tu tepat lah. Sebab kita ada pejabat di sana dan ada orang, ada staff yang menguruskan. Jadi nak kata ke Gaza ni satu pengalaman yang siapa dapat pergi sana, satu nikmat yang memang luar biasa lah. Ni apa orang cerita kat saya saya boleh ceritakan balik lah kan. Contohlah orang pergi ke Mesir, saya pernah belajar kat Mesir dulu. So kita lihatlah kat Mesir memang kita nampak lah ada perbezaan yang besar di antara orang kaya dan orang miskin dan sebagainya. Atau orang-orang yang mengemis dekat Mesir pun ramai kan. Siapa yang pergi Mesir, kalau tak ada orang yang minta sedekah tu memang tak sah lah. Memang akan jumpa orang yang minta sedekah kan. Dan memang ada tempat-tempat yang ramai orang minta sedekah. Tapi orang kata bila masuk ke pergi Mesir, daripada Kahirah pergi ke Rafah, memang akan jumpa-jumpalah orang-orang yang minta sedekah sebagainya. Tapi once masuk ke bumi Gaza, walaupun Gaza tu penjara terbesar kat dunia, walaupun Gaza ni memang disekat daripada lautan, daratan dan juga udaranya, tapi kita lihat bagaimana izzah, mulianya orang Gaza ni, tak ada yang minta sedekah kan. Ini pengalaman orang yang pergi sana lah diceritakan. Maknanya budak-budak ni walaupun susah tapi tak diajar, tak dididik untuk minta sedekah, untuk minta duit dan sebagainya kan. Malah mereka menyambut orang-orang kat luar ni ataupun orang yang datang ke Gaza ni dalam keadaan yang penuh penghormatan, maknanya peluk, cium dan sebagainya. Sebab apa? Mereka meraihkan kan orang-orang yang datang masuk ke Gaza lah. Jadi itu di antara mungkin pengalaman yang diceritakan, insya-Allah. Mudah-mudahan saya pun berkesempatan lah kita pergi mungkin dengan ikram sendiri pergi Gaza Palestin, insya-Allah. Amin insya-Allah. Ustaz, jadi ada permintaan. Mungkin Ustaz boleh bercerita sedikit bagaimana Ustaz pergi ke Syria waktu kempen korban tak? Tak. Musim sejuk. Penghujung musim sejuk. Musim sejuk. Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit mengenai apa yang berlaku di Syria sikit. Kenapa? Sebab kita pun ada mention Syria kan. Okey, betul. Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit di Syria. Okey. Kalau sebut aman Palestin boleh sebut aman Palestin ni orang nampak Palestin lah, maknanya fokus utama aman Palestin adalah Palestin Tapi kita kena faham dalam perjuangan kita nak bebaskan Palestin ini, tak boleh tidak kita kena bebaskan juga keseluruhan bumi Syam yang kita faham sekarang ini, Palestin, Syria, Lebanon juga Jordan lah kan, 4 buah negara yang membentuk negara Syam. Dan Syria ini merupakan antara salah sebuah negara dalam bumi Syam lah kan. Dan kalau kita amati dalam sejarah, dalam sirah pun kan, semua usaha untuk bebaskan Palestin ini atau Masjid Al-Aqsa ini, dia bertitik tolak ataupun bergerak masuk melalui bumi Syria kan, melalui Damsyik dan sebagainya. Jadi itu di antara pentingnya Syria lah. Kalau Syria ni bergolak, sebenarnya dia melambatkanlah proses nak bebaskan Palestin. Jadi pengalaman saya ke Syria pada tahun 2016 lah, 2016. Tak silap saya, 2016 betul. 2016 pada bulan 3 2016. So bulan 3 ni kira penghujung musim sejuk lah Kira penghujung musim sejuk. Musim sejuk dekat bumi Syam ni ataupun bumi Anbiya di Palestin, Syria, Lebanon dan sebagainya ini di antara bulan 10 sampai bulan 3 ataupun orang kata bulan 11 sampai bulan 2 lah. Dan dia punya climax dia punya
paling sejuk ialah ketika akhir bulan 12 dan masuk bulan 1 lah. Itu di antara waktu-waktu yang memang kata sejuk. Ada yang tempat-tempat yang negatif darjah Celsius, ada tempat yang salji tebal sampai tinggi ke lutut dan sebagainya lah. Jadi saya pergi tu masa musim penghujung musim sejuk. Masuk melalui Lubnan masuk jalan darat melalui Lubnan dan lalulah kawasan nampaklah salji sikit kan. Tapi tak adalah tempat yang tebal boleh buat snowman sebagainya lah kan. Kita pun pergi untuk misi kan. Jadi tak adalah tiba-tiba nak berhenti nak main snow kan. Jadi kita masuk ke Lubnan. Lepas tu dari Lubnan tu jalan darat ke bumi Syria lah. Kita masuk melalui Damsyik Damsyik ni ibu kota bagi negara Syria. Jadi Syria ni ada 13 atau 14 buah negeri dalam Syria. Damsyik ni merupakan ibu kota bagi negara Syria lah kan. Jadi satu benda yang mungkin saya tak dapat lupakan lah antara pengalaman yang kita ada masa masuk Syria ni. Memang masa tu satunya memang semua urusan perniagaan ataupun urusan jual beli gunakan USD lah kan. Masa duit Syria memang orang kata sangat-sangat rendah jatuh sebab apa? Sebab faktor perang ni lah kan. Dan kita tak boleh semudah-mudah ni nak tukar duit USD ni kepada duit Syria kat mana-mana money changer kan. Memang nak minta pun nak tukar pun kena melalui orang tengah lah ataupun orang yang dipertanggungjawabkan. Sebab takut ada isu dan sebagainya kan. Kemudian masuk ke Syria ni, ke Damsyik ni memang direkrut lah di follow ataupun dibawa adanya di escort oleh askar di Syria kan, askar Syria. Ada sebahagian askar ni memang askar orang Palestin lah, ataupun orang Palestin telah migrate, telah pindah ke Syria dan menjadi askar untuk kerajaan Syria lah kan. Jadi kita masuk ke Damsyik tu, rasa pengalaman yang paling ni kita boleh bayangkan kan. Kalau kita jalan-jalan dekat sekitar kita ni kan, tengok depan, tengok kiri kanan, ada banyak orang yang pakai baju ataupun seluar celoring askar kan. Maknanya memang dalam keadaan ni memang orang kata askar ni merata tempat askar ada kan. Merata tempat ada askar. Kita pun cuak lah, askar bukan askar baju saja, maknanya ada senjata dia pakai dan sebagainya kan. Dan saya ingat mungkin dalam setiap 100 meter tu adanya roadblock lah ataupun taftish maknanya roadblock. Naik kereta pun dia escort kan. Kita ada 3 buah kereta, so dia escort. Setiap 100 meter ada roadblock, ada polis ataupun askar jaga kan. Lepas tu askar akan check tengok pasport. Lepas tu kalau yang tempat yang mungkin agak kritikal, agak tempat yang memang kata takut seludup so dia akan check lah, dia akan buka bonnet kereta dan sebagainya. Maknanya cuba bayangkan lah, kita kat Malaysia ni kan, ada roadblock time PKP ni pun kita rasa gundah gulana kan. Kita pun fikir macam mana nak lepas kan. Cari jalan untuk kita nak U-turn ke sebagainya kan. Itu baru sikit kan. Tapi ini memang kata setiap 100-200 meter ada roadblock kan. Bayangkanlah. Memang lama lah nak lepas kan. Tapi bila dia escort oleh askar ni, kita boleh laluan askar lah kan. Jadi itu mungkin mudah lagi lah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita nampak kita rasalah kita ni diawasi kan. Sebab ada askar, ada CCTV. Maknanya setiap tempat kita ni diawasi kan. Nak buat benda yang pelik sikit tak boleh lah. Pelik pun kita rasa kan, takut kena apa-apa kan. Kata bawa beg pun ada barang-barang yang berat-berat pun kita rasa memang tak selamatkan bawaan. Jadi memang benda-benda itulah, maknanya dalam tempat perang ni, dalam tempat perang kita boleh lihat lah, tempat perang ni memang keadaan Amerika memang sangat-sangat tertekan lah kan. Diawasi, dijaga dan sebagainya. Kalau dijaga untuk kebajikan tak apa, tapi ini dijaga daripada serangan dan sebagainya lah. Dan itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, memang kita pernah pergi tempat yang ada beberapa camp pelarian. Tak silap masa tu ada lebih kurang 10 ataupun 11 camp lah kan. Dan kami dapat hantar bantuan masa tu dalam 4 atau 5 camp lah, 5 camp. Antara camp yang saya ingat, bagaimana satu kandang kuda yang tak digunakan ataupun memang adalah kira najis kuda tu masih ada lagi dah, tapi dah jarang digunakan, dijadikan sebab tempat mereka sementara untuk mereka tidur kan. Maknanya cuba bayangkanlah, memang masa tu nak ambil gambar memang tak boleh kan. Sebab dia pun nak jaga aib mereka, nak jaga maruah mereka, aib muka mereka, jadi tak dibenarkan kan. Jadi bila sampai tu, ada tempat-tempat kita sampai, kita bawa lori bantuan. Bila nak buka belakang tu, boleh bayangkanlah, kita buka belakang tu,
mula okey lah kan. Orang minta bantuan, maknanya kita minta dia orang bagi satu keratan tu, maknanya petanda lah ataupun satu kupon kan, ataupun maklumat diri. Maknanya siapa yang dah dapat tu kita ambil, kita tick lah kan. Mula okey, maknanya dalam 10 minit, 15 minit okey. Tak lama pada tu dah hilang kawalan kan. Sebab apa, memang mereka dah lama tak dapat bantuan kan. Sebab tu saya pernah cerita sebelum ni macam zombie kan. Macam zombie. Maknanya orang serbu tempat kita, berebut nak dapatkan bantuan yang kita bawa kan. Ada yang kita bawa lori masa tu kan. Diorang bergayut kat tepi lori tu, tiang-tiang lori tu, besi lori tu sampai patah kan. Sebab apa, nak dapatkan bantuan kan. Jadi itu tahap tempat negara yang sedang bergolak, negara yang memang perlukan bantuan lah. Jadi boleh bayangkanlah bantuan yang kita berikan pun mungkin NGO yang masuk pun dalam 3 bulan sekali dan sebagainya. Jadi barang bantuan kita bawa tu pun mungkin bertahan dalam tempoh 2 minggu hingga sebulan. Jadi mereka sangat mengharapkanlah setiap masa ada je bantuan luar yang sampaikan kepada mereka lah. Dan setakat ini kita lihat Syria 2011 mula bergolak sampai sekarang ni dah maknanya berapa tahun kan? Maknanya dah 10 tahun. Ataupun 10 tahun dah kan bergolaknya Syria. Jadi bila kita masuk, kita tengok benda ni, kita kena faham, kita nak selesaikan masalah di Syria, di Palestin ini, kita memang kena selesaikan masalah keseluruhan tanah bumi Syam itu sendirilah. Jadi pengalaman ini kita masuk ni dengan tujuan misi bantuan. Jadi kita hadir dengan hati yang orang kata yang betul-betul ingin tolong dan sebagainya, dan kita bawalah mesej ini kepada masyarakat di luar sana bahawa seteruk-teruk kita kat Malaysia pun, bila kita bayangkan apa yang berlaku di bumi Syam, kita akan menginsafilah bahawa kita ni masih ada sinar dekat dalam kehidupan kita yang boleh kita teruskan lah. Jadi insyaAllah bila kita rasa murung ke, kita rasa tertekan ke, cuba kita bayangkanlah mereka yang lebih susah daripada kita, insyaAllah itu akan meredakan kita punya kemurungan ataupun kita punya susah hati dalam kehidupan kita lah, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz mengenai penerangan sebuah ringkas apa yang Ustaz buat dekat pengalaman Ustaz dekat Syria dan sebagainya. Jadi kita apa yang dapat kita simpulkan untuk pertengahan kita punya perbincangan ni, kita kena bersyukurlah Ustaz. Betul. Jadi apa yang berlaku dekat Malaysia ni masih tak sedahsyat apa yang berlaku dekat Syria dan sebagainya. Jadi Ustaz, sebelum kita meneruskan pada soalan-soalan yang seterusnya, kita ada sedikit selingan lah mungkin macam BT untuk kita nak buat sana. Okey Ustaz, jadi kita sambung semula. Itu sedikit selingan mengenai promosi video korban di Bumi Anbiya. InsyaAllah mungkin Ustaz boleh perkenalkan kita punya apa yang kita nak buat di Bumi Anbiya mengenai korban nanti, insyaAllah di penghujungnya nanti. Jadi Ustaz, kita tadi
tertarik bila Ustaz sebut untuk nak membebaskan bumi Al-Aqsa, kita kena membebaskan bumi di sekelilingnya seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi buat dan sebagainya. Banyak pejuang-pejuang Islam buat. Kena orang kata, kalau orang utara cakap Ustaz, dia kena tebas dulu keliling tu. Kena tebas keliling dulu baru boleh boleh dapat hasil kat tengah tu kan. Jadi Ustaz, kenapa orang tanyalah, mungkin jadi persoalan, kenapa perlu beribadah di sana, di bumi Palestin, di Syria, di Yaman, sedang di sini pun masih ada yang tak dapat daging, contohnya lah. Ini soalan yang bermain di fikiran masyarakat kita umumnya. Dan apa kelebihan yang kita dapat apabila kita buat korban di sana? Dan mungkin Ustaz orang yang berpengalaman yang untuk menceritakan apa keperluan kita melakukan ibadah di sana dan kelebihannya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada soalan tadi tentang apa kelebihan kita buat korban dekat bumi Anbiya, ataupun Cina ceritanya apa kelebihan yang buat korban dengan orang Palestin lah yang kita buat sekarang ni kan. Senang. Okey. Memang ada persoalan, memang kita pun tak nafikan kan, ada juga pendapat-pendapat mengatakan bahawa berkorban ni sebaiknya kita buat di tempat sendiri. Sebab apa? Kita boleh nampak sendiri depan mata kita korban ni laksanakan kan. Korban ni laksanakan. Jadi persoalan yang pertama sekali ialah saya nak mengajak sebenarnya kita semua dituntut untuk berkorban. Yang pertama sekali kena tanamkan azam, tanamkan niat kita bahawa kita semua ni dituntut untuk berkorban lah. Maknanya tak kisahlah dekat mana tempat pun, tapi kita dituntut untuk berkorban. Okey, itu yang pertama. Maknanya dah jelas lah benda tu kan, insya-Allah. Yang keduanya, bila kita sebut korban kat bumi Anbiya ni, memang ada ulama yang membahaskan bahawa tak ada masalah. Diharuskan, maknanya diharuskan untuk kita buat korban dekat luar sana. Bila mana kita melihat dekat luar sana, mereka golongan yang memang sangat-sangat memerlukan. Mereka ni golongan yang sangat-sangat perlu dibantu kan, perlu dibantu. Jika nak dibandingkan dengan tempat sendiri dan sebagainya lah. Jadi ini terpulang kepada masing-masing untuk melaksanakan korban kat mana. Jadi nak buat kat dalam boleh, nak buat kat luar pun boleh. Tapi nak buat dalam pun, kalau kita kata nak melihat sendiri depan mata korban dilaksanakan, sekarang pun tak dapat. Maknanya sekarang ni PKP kan, tak dapat juga. Kita kena buat kat pusat penyembelihan. Maknanya tak dapat tengok secara live lah apa korban kita buat kan. Jadi kita sama-sama lah melibatkan diri kita dalam korban lah. Jadi nak kata apa kelebihan kita buat korban kat bumi Anbiya ni, antaranya ialah kita kena faham bahawa bumi Anbiya ataupun Palestin, Syria, Lubnan dan juga Yaman ini ialah satunya mereka ni merupakan boleh dikatakan sebagai wakil ataupun benteng terakhir umat Islam, benteng terakhir umat Islam. Jadi bila mana kita bantu mereka ni, sebenarnya kita bantu untuk mereka mempertahankan tanah wakaf milik kita semua, milik umat Islam. Itu kena faham. Maknanya kita bukan sekadar bantu, kita bantu mereka ni, kita bagi daging so mereka kenyang, cukup yang tuan. Tapi jauh lebih besar daripada itu ialah kita sebenarnya membantu untuk mereka survive, untuk melawan kesusahan ataupun cengkaman yang berlaku di sana lah. Kalau di Palestin, cengkaman jenis Israel kan. Kalau di Syria mungkin kerajaan Bashar al-Assad dan sekutu dia. Tapi sebenarnya semua tu ada kaitan lah kan. Semua tu ada kaitan dia. Jadi di antara kelebihan yang kita boleh nampak kita bantu kita buat korban di bumi Anbiya ni, pertamanya kita dapat melaksanakan ibadah yang paling afdal. Ibadah paling afdal pada bulan Zulhijjah ialah ibadah korban. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dapat membantu para fuqara wal masakin dan juga anak-anak yatim, para syuhada yang berada di sana. Dan mereka ni kan, yang mungkin mak ayah mereka ni berjuang sebagai para mujahidin. Kalau kita lihat dalam Gaza ni mungkin Al-Qassam, Sarawai Al-Quds dan sebagainya. Jadi bila mana ayah mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak-anak mereka, jadi itulah anak-anak yatim yang ada di sana. Jadi kita berikan bantuan ni juga kepada anak-anak yatim yang sedang berjuang untuk mengganjikan tempat ayah-ayah mereka dekat sana. Jadi kita bantu orang-orang susah, anak-anak para syuhada di sana. Dan yang ketiganya ialah kita bantu mereka ialah kita membantu insya-Allah mempercepatkan lagi usaha untuk kita nak memerdekakan tanah Palestin dan bumi Syam secara amnya. Kan? Maknanya kita buat benda ni
satu usaha yang besar, bukan satu usaha yang kecil, tapi usaha-usaha yang boleh mempercepatkan insya-Allah untuk kita memerdekakan tanah bumi Syam ataupun tanah Palestin. Jadi itu lain-lain kelebihan seperti mana kita maklumlah tentang apa, tentang keredaan, tentang takarrub, tentang apa sunnah Nabi SAW, tentang menjiwai bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu benda-benda yang memang kita lalu setiap hari, setiap tahun. Tapi bila mana kita bantu mereka sana, kita ingat bantuan kita ini mempercepatkan kemerdekaan Palestin, Syria. Bantuan ini kita berikan kepada para syuhada, kepada para mujahid-mujahidah yang berjuang kat sana. Kan? Dan ini pun bertepatan juga dengan hadis Nabi sebut apa kepada mereka yang tak mampu pergi ke sana, tak mampu berjihad di sana, tapi kita akan tetap dapat pahala jihad, kan? Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, kan? Siapa yang mempersiapkan para mujahid ataupun orang yang berjuang kat sana, dia akan tetap mendapat pahala jihad fi sabilillah. Maknanya kita tak pergi sana tapi kita beri bantuan daging korban, kita buat sembelihan lembu dan kambing sana, kita sebenarnya memberi satu imbalan dan juga satu benda besar kepada mereka, dan itulah dikira jihad fi sabilillah bagi kita dekat Malaysia lah yang mungkin jauh. Jadi peluang dan ruang banyak sebenarnya, kan? Kita pun sasarkan tahun ni memang banyak kita nak korban kat sana. Jadi insya-Allah segala kelebihan yang ada, mungkin Ustaz Ikram boleh tambah juga tentang kelebihan-kelebihan yang ada ni tentang kita buat korban kat sana. Tapi saya highlightkan 3 tadilah, kan? Mungkin dalam hujung nanti kita kongsikan lagi lebih lanjut tentang apa keutamaan, apa kelebihan yang kita akan dapat bila mana kita berkorban dekat bumi Syam itu sendiri, bumi para anbiya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu penerangan mengenai apa kelebihan beribadah di sana. Mungkin nak tambah sikit Ustaz. Dia kita berkorban kat sana ni, kita hantar daging. Kita ada daging yang memang fresh, ada juga daging sejuk beku. Jadi betul. Kita ada long term punya untuk nak bagi saudara-saudara kita kat sana untuk jadi benteng. Sebab saya terlupa, tapi tak silap Imam Syafi'i kata kalau nak kuat kena makan daging. Betul Ustaz? Tak silap. Tak silap betul. Jadi Ustaz nak cakap apa? Kita nak hantar makanan kat depa ni bukan sekadar untuk nak bagi kenyang macam Ustaz sebut tadi, nak bagi orang-orang saudara-saudara kita dekat sana ada kekuatan untuk nak terus pertahankan tanah wakaf umat Islam. InsyaAllah Ustaz. Jadi Ustaz, kita mungkin kita nak tanya Ustaz sikit. Tadi Ustaz dah sebut Gaza, Ustaz dah sebut Syria. Mungkin Ustaz boleh sebut sikit kenapa di Yaman? Okey. Kenapa di Yaman? Kan? Ada soalan yang tu memang ada orang yang personal. Tadi personal kat saya. Ada tanya kenapa Yaman? Mungkin satu, Yaman ni memang negara anbiya, memang ada para nabi yang memang berjuang dan menyampaikan risalah dakwah di bumi Yaman lah. Dan Yaman ni kalau kita lihat, dia merupakan negara Arab yang termiskin, ataupun negara Arab termiskin lah. Mana negara Arab yang mengalami kebuluran dekat sana. Yang saya baca hampir 80%, tak silap saya, hampir 80% bumi Yaman ni, maknanya bumi Yaman mereka mengalami masalah kebuluran. Jadi kita pun bermula pada 2 tahun lepas. 2 tahun lepas kita mula mengorak langkah untuk kita bantu Yaman lah. Sebab apa? Masyarakat ataupun saudara kita di sana menuntut untuk kita bantu mereka di sana lah. Jadi bermula 2 tahun lepas kita telah mula projek-projek kita buat bantuan-bantuan di Yaman lah. Termasuklah bantuan korban di Yaman. Jadi antara utama bila mana sebut tentang kebuluran, kemiskinan ni, maknanya mereka tak mampu untuk membeli. Mereka tak ada kuasa ataupun tak mampu untuk membeli daging korban. Kan balik ayam dan daging tentulah daging lagi mahal kan. Jadi daging korban ni sememangnya mereka tak mampu untuk beli, kan? Tak mampu untuk beli, tak mampu untuk dapatkan. Jadi kita fikirkan untuk mengatasi masalah kebuluran, masalah kemiskinan, masalah tak dapat daging, atau Ustaz Ikram kata tadi pun Imam Syafi'i menggalakkan kita makan daging, maknanya semua kekuatan kepada kita. Jadi bila kita bantu mereka sana, kita mensasarkan, kita paling tidak kita dapat membantu untuk merendahkan tahap kemiskinan ataupun memberi kekuatan mereka untuk survive. Bila miskin, bila kebuluran ni, maknanya apa? Zat tak cukup, kan? Dibayangkanlah, zat tak cukup, nutrisi. Badan kurus, nutrisi tak cukup,
ada yang kanak-kanak yang yang mati kelaparan dan sebagainya, dan itu benda-benda yang biasa berlaku di Yaman. Jadi kita memang tahun ni pun kita laksanakan ibadah korban di Yaman, dan kita biasalah Yaman ni antara satu package korban yang sangat-sangat menarik perhatian lah masyarakat di sana. Mungkin pada harganya lah, mungkin pada harganya. Tapi memang kita menganggarkan insya-Allah lah kita masih buka lagi untuk ibadah korban di Yaman ni, dan ikut anggaran saya dalam minggu inilah kita akan selesai sasaran kita untuk korban di Yaman lah, insya-Allah. Jadi itulah antara masalah utama, masalah kebuluran, kemiskinan, dan sekarang ni kita baca dalam berita pun kita nampaklah usaha kerajaan Arab Saudi lah untuk nak menyekat ataupun untuk buat perjanjian damai supaya masyarakat di Yaman ini dapat dapat disantuni, dapat dijagalah daripada masalah kebuluran yang melanda di sana. Jadi itu di antara benda-benda yang berlaku di Yaman lah, kan. Baik, alhamdulillah. Okey Ustaz, jadi kita dah tahu mengenai Gaza, mengenai Syria, kenapa yang berlaku di Yaman, kenapa perlu kita bantu di sana. Jadi Ustaz, kita ada masa mungkin nak minta Ustaz bagikan apa kita punya, orang kata macam kesimpulan lah, orang kata kita punya ni, mungkin kita boleh simpul apa yang kita bincang pada hari ini, dan Ustaz mungkin boleh bercerita mengenai pakej-pakej yang Aman Palestin sediakan kepada masyarakat Malaysia, khususnya di Pulau Pinang. Aman Palestin dah melakukan ibadah korban ni Ustaz kata tadi sejak 2006. Betul Ustaz? Sejak 2006. Jadi perkara ini adalah perkara yang menjadi adat kepada Aman Palestin untuk membantu saudara kita, terutamanya di Gaza, di Palestin, di Syria, dan yang paling baru di Yaman. Jadi perkara ini kita dah buktikan cukup lama Ustaz, dapat menangkis kata-kata orang yang kata kita tak sampai dan sebagainya. Kita dah buat benda ni lama Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bercerita sikit mengenai kesimpulan apa yang kita bincang pada hari ini dan promosi pakej-pakej yang Aman Palestin sediakan kepada rakyat Malaysia, insya-Allah Ustaz. Okey, baik, terima kasih pada soalan. Jadi untuk kesimpulan lah. Sedar tak sedar dah penghujung lah, insya-Allah. Jadi mungkin kesimpulan yang boleh saya sampaikan pada petang ini, yang pertamanya kita kena sedar dan tahu bahawa sekarang ni lah kita tahu sekarang ni tempoh PKP tempoh PKP dan tempoh yang kita pun baca dalam berita bagaimana banyak lah faktor-faktor yang berlaku kan. Maknanya ada kemurungan, ada penderaan dalam sebuah keluarga kan, ayah pukul anak, bunuh diri pun hampir 300 kes kan sepanjang PKP kan. Maknanya sampai tahap memang kita ada kempen yang dilaksanakan oleh masyarakat di luar sana, gantung bendera putih kan. Gantung bendera putih. Jadi ni di antara benda-benda kita nampak sedang berlaku lah kan, sedang berlaku sana kan. Jadi insya-Allah kita pun cuba sedaya upaya lah. Dalam Malaysia sendiri kita pun ada bantuan lah, antara bantuan yang boleh saya sebut sikit kan sebagai promosinya. Maknanya kita pun tak meninggalkan ataupun tak tolak tepi masyarakat Malaysia ni lah kan, rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan kan. Di bawah projek kami, bawah projek tabung perwira COVID tabung perwira COVID-19 yang kita sasarkan sebanyak RM1 juta lah untuk kita beri bantuan kepada masyarakat awam kat luar sana lah. Jadi insya-Allah itu pun masih dalam proses tu kita gerakkan dan sampaikan bantuan, insya-Allah pada bulan ni untuk kita habiskan lah ataupun kita hantar bantuan yang jadi kumpulkan, insya-Allah. Itu pertama lah. Yang keduanya, dalam kita memahami konsep ataupun ibadah korban ni merupakan satu syiar Islam yang sangat-sangat dituntut kan, sebagai lambang kesyukuran kita, sebagai lambang keikhlasan kita, sebagai lambang pengorbanan kita bila mana kita melihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam sirah kan, dalam sirah yang lama dulu kan, yang kita ulang-ulang saban tahun kan. Maknanya kita nak mengisafi dan merasai bagaimana pengorbanan dilaksanakan oleh Nabi SAW kan. Maknanya Nabi-Nabi yang terdahulu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan. Yang kita lihat benda yang penting sebenarnya bukanlah kita buat korban ini, maknanya kita nak tunjukkan inilah korban aku ni kepada Allah Ta'ala. Hatta Nabi sebut tadi pun kan, sebelum sampai ataupun sebelum jatuhnya darah korban tersebut ke lantai pun, ke tanah kan, dia punya darah tu akan sampai dekat sisi Allah Ta'ala. Maknanya dah sampai dia punya pahalanya kepada
Allah SWT kan. Allah menilai kan. Dan benda ni Allah menilai dari segi takwa dia, ketakwaan kita kepada Allah SWT kan. Jadi kita kena rebut satu amal ibadah yang paling afdal ketika bulan Zulhijjah, iaitulah dengan melaksanakan ibadah korban kan. Carilah mana-mana saya mengajak kat luar sana, carilah mana-mana pun, mana-mana package korban yang ada di luar sana yang menawarkan package korban yang mampu kita laksanakan lah, yang mampu kita laksanakan kan. Kalau rasa tak mampu untuk orang Palestin, boleh cari lain lah. Tapi insyaAllah apa yang kami tawarkan ini di antara yang saya rasakan yang paling murah ataupun orang kata paling mampu milik lah, mampu dibuat kan. InsyaAllah. Jadi di antara kempen korban yang kita laksanakan pada tahun ini seperti kebiasaan dah lebih 15 tahun Amal Palestin kita laksanakan korban. Sebab apa? Sebab kita nak memastikan kita dapat menggembirakan masyarakat dekat Bumi Syam, Bumi Para Anbiya dengan adanya hari korban ini kan. Dapat merasai sendiri daging korban ketika Aidil Adha kan. Jadi antara package yang kita tawarkan, yang kita buat pada tahun ini seperti biasalah kita ada satu yang saya promosikan tentang Yaman lah. Yaman. So Yaman ni hampir tutup dah, sebab apa dah hampir capai sasaran kita kan, insya-Allah. Kita sasarkan untuk 905 ekor kambing lah. Setakat ini yang saya tengok dah 500 ekor kambing 500 ekor kambing. So 800 ekor kambing. So tinggal satu lebih lagi untuk kita capai sasaran yang kita letakkan. Untuk lembu insya-Allah kita sasarkan sebanyak 110 ekor lembu lah di Yaman. Di Yaman ni harga sama, maknanya RM600 untuk satu bagian lembu ataupun untuk satu ekor kambing. Harganya RM600 lah. Jadi siapa di luar sana yang nak menyertai, insya-Allah boleh rebut peluang ini selagi dibuka lah. Kita once dah penuh nanti, insya-Allah kita akan tutup penyertaan untuk ibadah korban di Yaman lah dengan harga RM600. Kemudian yang keduanya apa yang kita buat di Palestin dengan Syria lah, Palestin Syria. Ada dua lah, satu yang memang lembu yang akan disembelih dekat Palestin atau Syria. Itu memang harga tinggi, harga agak mahal sikit, iaitu satu bagian lembu bernilai berharga RM1,900, RM1,900, ataupun satu ekor kambing lah RM1,900. Mahal. Sebab apa mahal? Sebab memang satunya memang saiz dan juga berat lembu dan kambing sana memang besar lah. Ada berat purata dalam 700 kg, 600 hingga 700 kg kan. Itu lembu. Sebab tu mahal tu. Sebab tu mahal. Ada juga yang bila kita timbang memang ada lembu-lembu ni yang sampai 1000 kg kan. Dia punya berat kan. 1 tan. Memang, tapi average dalam 600 ke 700 kg lah kan berat lembu. Kalau kambing pula dalam 60 ke 70 kg lah, kilogram. So memang saiz ni besar. Bukan macam kat Malaysia ni ataupun tempat-tempat lain. Mungkin 2 ataupun 3 ganda banding dengan Malaysia ni. Itu yang pertama. Yang keduanya sebab Gaza atau Palestin ni penjara terbesar kat dunia. Jadi memang nak masuk, kalau kita mengharapkan haiwan korban yang berada dalam Gaza sendiri tak cukup. Jadi ada terpaksa kita import daripada luar masuk ke dalam. Bila import luar masuk dalam ni, kita terpaksa lalu sempadan Israel lah. Jadi ada dikenakan cukai dan sebagainya. Itu menyebabkan harganya tinggi. Harganya agak tinggi lah. Tapi setakat ni dah 3 tahun kita masih meletakkan harga yang sama lah kan. Mungkin insya-Allah tahun depan kita lihat balik berapa harga dia. Kalau ada perubahan nanti kita maklumkan lah. Itu untuk korban dekat Palestin Syria lah, untuk kita laksanakan di sana. Dan memang mahal, tapi inilah antara korban yang terbaik. Maknanya kita buat korban sendiri dekat Palestin Syria. Kalau ada yang nak juga buat untuk Palestin Syria tapi tak mampu dengan harga tinggi tu, antara yang kita sediakan ialah kita buat ibadah korban sejuk buku. Sejuk buku. Ni bukan kita beli daging kat kedai frozen bukan tu kan. Maknanya kita buat ibadah korban juga. Kita buat ibadah korban ketika raya korban ini. Maknanya kita buat untuk sejuk buku ni, kita akan buat penyembelihannya dekat Brazil dan juga India. Brazil dan India. Dan sembelihan akan dilaksanakan pada hari tasyrik lah, pada 11 hingga 13 Zulhijjah pada tahun ini, iaitu jatuh pada 21 hingga 23 Julai inilah. Jadi dia buat korban kat sana dengan penuh kita memang pilih lah. Kita pilih semua haiwan korban tu memang haiwan korban yang lepas dari segi kesihatannya, lepas dari syarat dari segi syaraknya lah, dari syariatnya.
Kenapa kita pilih Brazil dan India? Sebab tempat ini memang dikenal pasti tempat yang mampu untuk buat daging frozen dengan jumlah yang banyak dan memenuhi KPI syarak, kan. Itu antara sebabnya, kan. Jadi lepas mana proses sembelihan akan dilapah, dipotong dan sebagainya dan disejuk bukukan. Kan, disejuk bukukan. Kemudian bila dah sejuk bukukan tu akan dihantar ke Palestin atau Syria. Jadi harganya lebih murah sebab apa? Sebab satunya memang saiznya lebih kecil ataupun lebih ringan daripada ni lah. Berat dalam 300 ke 400 kg untuk satu ekor lembu lah. Jadi memang ringan sikit. Tapi kelebihannya daging tersebut akan sampai kepada Palestin Syria. Itu satu. Yang keduanya, dengan harga yang murah kita dapat berikan daging korban ini ketika di luar bulan korban. Yang maknanya apa? Mereka dapat rasa ataupun dapat makanan daging tu bukan setakat bulan korban tapi kat luar bulan korban. Itu kelebihan dia. Jadi dia punya penghantaran pihak orang Palestin tu. Itu kelebihan, insya-Allah. Kita memang sasarkan, tak silap saya ikut perkiraan kita ada lebih kurang 5,000 lebih bahagian korban lembu yang akan kita laksanakan untuk sejuk buku ni lah. Sama ada Brazil atau India. Jadi tempoh penghantaran akan sampai ke sana dalam tempoh mungkin dalam 2 hingga 4 bulan lah. 2 hingga 4 bulan. Setakat pengalaman tahun lepas, dalam tempoh 2 bulan akan sampai ke Gaza, Palestin ke Gaza. Itu di antara kelebihan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh buat korban kepada Palestin Syria tapi dengan harga yang murah, hanya RM550 untuk satu bagian lembu. Tapi sampai kepada Palestin Syria, kan? Cumanya sampai manfaat tu lambat sikit lah. Tapi kelebihan dia, daging ni boleh tahan lama, satu. Kemudian sampai kepada mereka ni pada di luar bulan Zulhijjah. Jadi mereka dapat rasa ataupun dapat nikmati benda tu berpanjangan. Itu antara kelebihan yang kita berikan lah. Jadi itu di antara package yang kita tawarkan untuk korban tahun ini. Jadi saya mengajaklah tuan-tuan dan puan sekalian, kita rebutlah pahala ataupun fadilat korban di bumi Anbiya ini dengan aman Palestin. Kalau tak mampu untuk 1,900, kita boleh buat dengan harga RM550, kan. Kalau tak mampu juga tu, kalau nak buat di selain Palestin Syria, kita ada Yaman. Tapi Yaman kena rebut cepat lah. Yaman hampir ditutup dah kita punya. Tak banyak dah, insya-Allah. Jadi saya tutup perkongsian petang ni dengan 7 kelebihan. 7 kelebihan, tadi 3 kan. Saya simpulkan petang ni 7 kelebihan kita buat korban bersama Palestin, bersama Palestin dekat bumi para Anbiya. Yang pertamanya, kita akan dapat pahala fadilat ibadah yang terbaik, iaitulah pahala ibadah korban ketika bulan Zulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dapat pahala jihad fi sabilillah, kan? Pahala jihad fi sabilillah, kan? Bukan setakat kita berperang kat sana, tapi kita kat sini pun dapat pahala jihad fi sabilillah bila mana kita tolong tempat-tempat yang berjuang, kan? Tempat-tempat yang sedang berperang dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan dapat pahala menyantuni anak-anak yatim, para syuhada. Yang tadilah, yang ayahnya Al-Qassam, yang telah meninggal dunia, yang telah kehilangan mak ayah mereka, kita bantu santuni anak yatim, para syuhada ni. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita menzahirkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Maknanya, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kita bersyukur, Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat kepada kita. Allah akan angkat bala yang ada pada diri kita ni. Allah akan angkat bala PKP dan sebagainya lah, ataupun COVID ini kan, insya-Allah. Itu kelebihan yang keempat. Kelebihan yang kelima pula, kita dapat pahala. Ini spesifiknya untuk Palestin lah. Kita akan dapat pahala memakmurkan Masjid Al-Aqsa. Maknanya pahala mengimarahkan, memakmurkan Masjid Al-Aqsa. Korban kita juga akan dibuat dekat Al-Quds lah. Jadi itu kelebihan kita buat korban dekat bumi Palestin. Yang keenam, kita dapat pahala menyantuni para penghafal Al-Quran. Sebabnya apa? Di Palestin Syria ni betul-betul ramai para hufaz Al-Quran yang hafal Al-Quran. Bayangkanlah kan, orang yang hafal Al-Quran ni, orang yang dosanya mungkin sangat-sangat sedikit. Orang yang melazimi Quran, siang malam baca Quran, dapat kita punya daging korban. Mereka mendoakan kita semua, mendoakan kita semua yang berikan pahala ni, berikan daging ni. Cuba bayangkanlah betapa besar pahala kita dapat daripada apa yang kita berikan inilah. Jadi pahala menyantuni para penghafal Al-Quran lah. Dan mereka ni memang dikatakan dalam setahun tak kurang daripada 3,000 orang kanak-kanak di Palestin ataupun Gaza ni menghafal Al-Quran. Hafal 30 juzuk Al-Quran
bukan 3 juzul Al-Quran ataupun juz 30 tapi menghafal ke 30 juzul Al-Quran, satu Quran lah senang ceritanya. Tu yang ke-6, yang terakhir kita dapat pahala berkorban di bumi para anbiya, iaitu Palestin, Syria dan Yaman. Kan maknanya sangat besarlah manfaat dan juga pahala yang kita dapat daripada apa yang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilihlah harta kita, memilih jiwa kita, memilih ibadah korban kita sebagai ibadah korban yang terbaik bila mana kita dapat menyantuni mereka yang sedang bersusah payah di bumi Palestin dengan apa yang kita korbankan, insya-Allah. Korban harta, korban jiwa kita, dan korbanlah dengan apa yang kita ada. Mudah-mudahan setiap helai bulu kambing dan lembu yang kita buat korban tu, kita akan mendapat pahala seperti mana dalam hadis yang disebutkan. Dalam sebuah hadis yang disebut, barang siapa yang buat korban ini, setiap helai bulu haiwan korban tu, kita akan dapat ganjaran pahalanya. Kan? Banyak pahalanya, insya-Allah, kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sama-sama kita rebut peluang ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita usahakan inilah yang akan membebaskan tanah bumi Syam, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan mengenai kenapa perlu beribadah di bumi Anbiya. Ustaz dah menjelaskan apa yang kenapa perlu di Gaza, kenapa perlu di Yaman dan juga di Syria. Pengalaman Ustaz di Syria dan sebagainya. Kita punya promosi kita. InsyaAllah Ustaz kita akan bertemu lagi insyaAllah pada di lain masa, di lain ketika. Mungkin berdepan dalam ceramah kita di masjid-masjid di Pulau Pinang. InsyaAllah kita doakan apa yang kita buat pada hari ini Ustaz menjadi asbab Allah Ta'ala angkat wabak daripada bumi kita, terutamanya bumi Malaysia. Hari ini dah 5,000, 6,000 kes lagi Ustaz. Hampir 7,000. Hampir 7,000. Jadi insyaAllah Ustaz menjadi asbab apa yang kita buat hari ini Allah Ta'ala pandang kita sebagai orang-orang menjadi mata rantai untuk membebaskan rumah Allah Ta'ala di Allahumma amin, insyaAllah, di bumi Al-Aqsa kan Ustaz. Jadi kita ni nak kata tak tahu dekat mana kita punya bahagian pahala kita punya ibadat yang nak bawa kita menjadi rahmat di depan Allah Subhanahu Wa Taala, nak jumpa depan Allah Taala. Kita hanya berusaha. Jadi apa yang kita buat pada hari ini juga adalah sebahagian daripada ibadah kepada kita dan juga membantu saudara kita dekat sana Ustaz. Dan Ustaz orang yang telah lama berkhidmat dengan amal Palestin. Allah. Pasti Ustaz ada pahit getirnya dalam perjuangan ini. Moga-moga Allah Ta'ala bagikan kita semua sedikit pahala yang berterusan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doakan juga supaya kita punya penyumbang-penyumbang kita di Pulau Pinang khususnya dan secara keseluruhannya di Malaysia mendapat tempat di depan Allah asbab terus menyumbang kepada pembebasan bumi Palestin nanti insya-Allah. Amin ya Rabb, amin ya Rabb, insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Jadi kita tangguhkan dulu kita punya perjumpaan kita pada petang ini Ustaz. Kita akan berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Mungkin ada sesi yang seterusnya pada selepas ini Ustaz ya. Insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi Ustaz. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.